drop it. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Encik Muhammad Fauzi dan semua pendengar yang dikasihi sekalian. Saya doakan agar kalian semua di dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, pertama kali tak kenal maka tak cinta. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Adin Hafiz bin Muhammad Yusuf, pelajar ISMP Pendidikan Sains daripada FSM. Okey, pada hari ini saya ingin bercakap tentang gejala buli dalam kalangan pelajar di Malaysia. Seperti yang mana kita tahu, gejala buli dalam kalangan pelajar di negara ini semakin berleluasa sehingga pihak kerajaan maupun pihak sekolah tidak dapat menangani ini. Okey, namun begitu, gejala buli ini lebih terkenal di dalam kawasan atau sekitar luar sekolah. Gejala buli membawa maksud seperti menghina, memeras ugut atau mengejek dan yang berkaitan mempermainkan seseorang. Okay. Seperti mana yang kita tahu, buli terdiri daripada beberapa jenis, antaranya buli fizikal, buli lisan, buli berkaitan hubungan dan buli cyber. Okey, pihak kerajaan maupun sekolah telah melakukan pelbagai cara untuk mengatasi gejala ini. Namun tindakan tersebut seperti mencurahkan air ke dalam keladi. Antara punca-punca yang menyebabkan gejala buli ini berlaku dalam kalangan pelajar di Malaysia. Yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya dan yang kedua, hubungan keluargaan yang renggang. Yang ketiga, personaliti dan fizikal individu. Dan yang terakhir adalah pengaruh media sosial. Antara punca yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya. Hal ini demikian kerana individu yang melakukan tabiat buli ini sering mengajak rakan sesama mereka untuk menyertai perbuatan salah ini. Mereka terpedaya dengan ajakan atau pujuk rayu daripada rakan sebaya. Bak kata pepatah, jika seseorang ini berkawan dengan penjual minyak wangi, maka wangi daripada minyak wangi tersebut akan tempias kepada diri dia. Dan jika kita berkawan dengan seorang tukang kayu atau tukang besi, maka arahnya akan tempias dekat kita. Yang kedua, antara punca yang kedua adalah hubungan kekeluargaan yang renggang. Antara punca yang menyebabkan kekeluargaan yang renggang kita boleh kaitkan adalah ibu bapa sangat sibuk bekerja sehingga dapat melupakan keadaan atau situasi anak-anak mereka. Hubungan kekeluargaan yang renggang ini boleh dikaitkan yang mana menyebabkan kes buli semakin meningkat. Okey, hal ini kerana kasih sayang antara ibu bapa dan anak semakin berkurang. Maka anak-anak akan lebih cenderung untuk melakukan aktiviti bersama rakan-rakannya walaupun aktiviti tersebut salah dari segi undang-undang. Yang ketiga, antara punca yang ketiga adalah personaliti dan fizikal seseorang. Personaliti dan fizikal seseorang menjadi asbab yang penting untuk menjadi mangsa buli. Okey, kita boleh kaitkan di sini yang mana mangsa buli biasanya menonjolkan ciri-ciri tingkah laku dalaman seperti sikap pasif, sensitif, pendiam dan lemah. Fizikal individu yang lembut dan lemah menjadi tumpuan kepada para pembuli. Keempat adalah pengaruh media massa. Seperti mana yang kita tahu, pada era moden ini
pengaruh media massa menjadi punca utama peningkatan kes gejala buli ini. Pelajar mudah terpengaruh melalui filem yang mengandungi aksi kekerasan seperti menimbuk, meninju dan memukul. Walaupun filem Malaysia telah ditapis, akan tetapi ianya sukar untuk dielakkan tanpa memasuki unsur kekerasan dalam sebuah filem. Kadang-kadang kes buli ini melibatkan kecederaan yang parah, yang mana kita boleh dikaitkan dengan pengaruh rakan media massa yang sangat tinggi, sangat kuat. Jadi berdasarkan kenyataan yang baru sahaja anda bentangkan tadi, jadi bolehkah saya tahu apakah langkah-langkah demi membantah segala gejala buli tersebut? Okey, antara langkah-langkah untuk menangani gejala buli ini adalah yang pertama, peranan ibu bapa. Okey, ibu bapa perlulah menjaga atau perlulah mengawasi anak-anaknya, sama ada dari segi anak mereka berkawan dengan siapa maupun aktiviti anak-anak mereka. Kedua adalah peranan cikgu sekolah. Cikgu perlu mengawasi lebih kepada anak murid mereka, sama ada dari segi pelajaran maupun tingkah laku mereka. Jika cikgu prihatin lebih, kemungkinan besar anak-anak murid mereka akan rasa disayang dan tidak berani untuk melakukan perbuatan yang salah ini. Okey, yang ketiga adalah peranan pelajar. Okey, seperti yang mana kita tahu, pelajar memainkan penting untuk mengubah dirinya, sama ada menjadi baik ataupun tidak baik. Jika kita melihat kes buli di depan mata kita, kita haruslah meletakkan dalam diri kita yang bahawa gejala berikut adalah salah dari segi undang-undang. Maka kita perlu tempis untuk menjadi seorang insan yang berjaya. Okay. Kesimpulannya, semua pihak perlu bertanggungjawab untuk mengatasi gejala buli ini yang mana semakin meningkat dari hari ke hari di negara Malaysia ini. Pergi jauh menuju ladang, boleh juga kita sekalian mandi. Kalau dikasih umur panjang, insya-Allah sampai bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.